Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak share ringkas tentang krim. Krim yang saya nak share ni lah tentang krim yang ada value perubatan ni. Krim yang ada ubat. Kita hari-hari ataupun sepanjang hidup kita, kita akan gunakan krim. Sama ada kita dapat daripada doktor atau kita beli kat farmasi, ataupun ada orang simply beli di online. So menjadi tanggungjawab penting untuk kita tahu apa yang kita sapu di badan kita. Sebab kalau tak, bukan saja dia tak beri kesan yang kita mahukan, tapi kita risau dia ada side effect. Okay, krim ni sendiri, krim yang kita kena tahu, walaupun bahasa Melayu kita panggil krim, kita kena faham ada beberapa persediaan preparation cream. Secara umum kita bagi kepada 3. Satu, krim yang dalam bentuk kita panggil ointment. So kalau you all beli krim, tengok dia ada ointment. Ada jenis yang ointment. Apa maksud ointment? Dia ialah oil base, asas minyak. Okay, krim yang ointment ni selalunya kita gunakan di kawasan kulit yang agak tebal, ataupun kulit yang nipis, contoh di sini, yang dah menebal disebabkan kita selalu garu. Contoh orang ada eczema, selalu garu, so kulit dia dah jadi berparut, kulit tu tebal. So sesuai guna krim yang berasas ointment, sebab dia akan lebih kuat functionnya. Ointment ni sebab dia oil base, dia akan lekat lebih lama pada kulit kita. Preparation persediaan krim yang kedua kita panggil ialah krim, memang betul-betul krim. Dia ialah oil base. Dia kurang kuat melekat pada kulit, sesuai kita gunakan pada kulit yang tak begitu tebal. Okay. Dan preparation yang ketiga kita panggil sebagai lotion atau gel lah. Lotion atau gel ni selalunya efektif kawasan yang berpelipat. Contoh leher, di bawah ketiak, di kelengkang. Untuk wanita di kawasan bawah breast. Jenis-jenis yang lotion ataupun gel ni lah. Okay, untuk semua krim, ointment, lotion ni, kita bahagikan semua ni kepada 6 jenis krim. Okay, 6 jenis yang utama. Satu, kita panggil sebagai steroid cream. 2, antifungal cream. 3, antibiotic cream. 4, antivirus cream. 5, combination, campuran antara mereka ni. Ke-6, moisturizing cream, krim pelembap. So saya pergi satu persatu secara ringkas lah. Steroid cream. Steroid cream asasnya kena faham, steroid untuk benda-benda yang ada unsur inflammation, radang. So selalunya kalau kulit kita radang, kulit kita alahan, contoh orang ada eczema, you kena sengat dengan lebah, ada semut gigit. So selalunya efektif guna krim yang ada steroid. Okay, krim steroid ada kelas 1 hingga kelas 4. Kelas 1 yang paling less potent, kurang kuat. Kelas 4 yang paling kuat. So kena ambil tahu sebab kalau kita simply guna krim steroid yang kelas 4 terus, so kulit kita kadang-kadang terlampau sensitif, kita boleh dapat side effect daripadanya. Okay, steroid cream ni secara asasnya, kalau tengok nama dia, di belakang nama tu ada SON, S-O-N-E. Contoh hydrocortisone, beta-metazone, memetazone. Okay, so pada kotak ubat tu jangan tengok brand. Ramai orang tersilap tengok brand. Brand ni boleh jadi macam-macam. Contoh saya bagi tahu ubat gigi. Ada brand Colgate, ada brand Dali, ada brand Morning Kiss, macam-macam lah. Tapi di dalamnya ialah ubat gigi. So sama juga macam krim. Brand kalau mungkin macam-macam, tapi tengok content chemicalnya. Di situ kita tahu sama dia steroid ke, dia antibiotik ke, dia antifungus ke. Okay, so kalau steroid, basically nama dia SON tu. Okay, yang kelas pertama selalu sesuai untuk mereka yang jarang-jarang guna, untuk kulit baby, untuk kulit kanak-kanak. Okay, dan mungkin bila kita dah start dengan kelas pertama punya steroid cream tak efektif, mungkin doktor akan tukarkan kepada kelas kedua, kelas ketiga. So kena ambil tahu benda ni guys, sebab ada orang tahu dia guna cream steroid, tapi dia tak tahu steroid yang kelas mana, kan. Jadi dijumpa macam-macam doktor, dijumpa macam-macam farmasi, asyik bertukar-tukar krim, kan. Sebab dalam kelas yang sama steroid cream pun kadang-kadang ada brand yang berbeza. So dia disangkakan diguna kelas yang berbeza, tapi sebenarnya kelas yang sama, cuma nama brand yang berbeza. So benda ni kena ambil tahu. Kalau tak tahu, tanya doktor, tanya farmasi, tanya saya dekat YouTube ni pun, ataupun Facebook pun boleh, tak ada masalah. Okay, krim kategori kedua tadi saya sebut selepas steroid cream bila antifungal. Antifungal ni fungus lah, anti kulat. Contoh kita kena kurap, kita kena kulak air di kaki. Okay, kurap di kulit kepala, semua antifungal cream. Basically di kotak ubat, di tube ubat tu akan tulis yang hujungnya sebagai Zol, Z-O-L-E. Contoh ketoconazole, micoconazole, itraconazole. Okay, ni semua antifungal.
Kategori ketiga krim ialah krim antibiotik untuk jangkitan bakteria. Nama-nama biasa kalau tengok dekat tube tu, gentamicin, fusidic ataupun fusidin, neomycin. Ini untuk bacterial infection. Kategori keempat ialah antivirus. Antivirus ni untuk jangkitan virus. Selalunya jarang doktor bagi tapi condition yang biasa doktor bagi untuk antivirus ialah contoh kalau kena kayap. Sebab kayap ialah jangkitan virus, herpes zoster virus. So diguna antivirus cream. Cream kelima kita bagi combination cream. Selalunya ada dua combination yang biasa ada. Satu combination antifungal dengan steroid. Satu lagi antibakteria dengan steroid. Okey. Kenapa ada combination cream ni? Contoh macam ni, antifungal dengan steroid ataupun antifungal dengan antibiotic cream. Ada juga kombinasi tu. Contoh macam ni, startingnya kita ada kurap. Kat sini contoh, kita garu, kulit kita luka. Okey. So jangkitan pertama ialah jangkitan di situ, jangkitan kulat. Tapi sebab luka, masuk jangkitan kedua, jangkitan by bakteria. So istilah medikalnya kita panggil infected fungal infection. Jangkitan kulit yang dijangkiti bakteria. Ada dua jangkitan. So efektif kalau kita guna krim yang kombinasi antifungal plus antibiotik. Okay, contoh kedua, krim combination steroid cream dengan antibiotic cream. Typical orang ada eczema, chronic eczema, garu luka, dapat infection, bernanah, berair. Jadi cari krim steroid cream yang dah campur antibiotik. So krim combination ni pun jangan simply beli. Tolong tanya ahli farmasi, tolong tanya doktor. Ada preparation yang combine tiga-tiga pun ada. Antifungal ada, antibiotik ada, steroid pun ada. So jangan terperanjat kalau you all tengok krim, sebab krim banyak kat luar. So please make sure tahu krim apa kita gunakan. Lastly, krim, kita main krim pelembap, moisturizing cream. Okay, moisturizing cream ni secara asalnya fungsi dia apa? Untuk mengembalikan tahap kelembapan kulit. Okay, orang yang dah berusia, orang tua, warga emas, kulit mereka akan kering. Okay, elasticity di kulit dah berkurangan. So mereka selalu gatal. Orang yang ada penyakit kronik, contoh buah pinggang rosak, kulit mereka akan gatal. So ini antara kategori orang yang kerap kena guna krim pelembap. Ataupun orang yang ada eczema, kulit mereka akan sensitif, mudah kering. So kena guna krim pelembap. Dan krim pelembap pun banyak jenis. Tengok yang mana serasi. Antara biasa orang guna di Malaysia ni, Aqueous Cream, Cetaphil, Ezira, Aloe Vera Gel, ataupun you nak yang betul-betul tak ada guna bahan chemical, kita panggil inert, you boleh sapu minyak zaitun. So choose yang mana serasi. Okay. Dan krim pelembap ni sebenarnya kita boleh guna in combination dengan steroid. Contoh orang tu ataupun kanak-kanak tu ada eczema yang kronik. So mungkin permulaan mereka sapu steroid 100%. Selepas 2-3 hari dah kurang, kita kurangkan proportion steroidnya, mungkin 50-50, 50% steroid, 50% krim pelembap. Dan kurangkan lagi mungkin 20% steroid, 80% krim pelembap. Okay. So kena tahu guys, krim apa you all sapu ni. Sebab ikut pengalaman saya di klinik, saya jumpa patient ramai yang ada chronic disease, chronic eczema lah, chronic kurap lah. So tak tahu apa krim you sapu kat badan kan. Contoh macam steroid cream tu, kalau you simply sapu, satu side effectnya kulit boleh jadi nipis. Okay, kulit boleh mati, kita panggil atrophy. Di kulit kita ada pigment tu boleh berkurangan, kita panggil hypopigmentation. So kulit kita contohnya a bit gelap ataupun coklat macam ni, jadi macam topok putih sebab pigment tu dah habis, mati sebab lama sangat sapu krim steroid. Ataupun kawasan krim steroid kita sapu agak besar. So tak memeranjatkan steroid cream tu, sebab kita sapu banyak besar kawasan, sebahagiannya boleh diserap ke dalam saluran darah, masuk ke tubuh badan kita. So kena hati-hati. Dan krim steroid juga, ni saya banyak cakap sebab krim steroid, sebab steroid memang kena guna dengan berhemah, dia agak sensitif. Okay, krim steroid kalau you guna sapu lama sangat, kawasan tu jadi kurang immunity, mudah dapat jangkitan. Jadi take home message-nya, nombor 1, ambil tahu tentang krim apa kita sapu. Nombor 2, tanya orang yang berilmu. Nombor 3, selepas pakai lebih kurang 3 ke 5 hari, kalau tengok tak ada perubahan, jumpa balik orang yang you jumpa untuk ambil krim tu, doktor ataupun ahli farmasi.
Yang keempat, selagi boleh krim-krim berubat ni jangan simply beli kat online, kirim orang. Jangan. Okay. Sebenarnya saya dah pernah tulis benda ni di Facebook saya lebih kurang 2 tahun lepas kot, 3 tahun lepas. Nanti saya akan bagi linknya dalam komen, di section komen di video YouTube ni. So you all boleh baca kat situ, ada contoh-contoh gambar saya bagi. So tengok. Alright. Assalamualaikum.